Assalamualaikum, selamat sejahtera, tajahau dan vanakkam kepada semua geng bayang yang hadir menonton Shadow Channel. Pada hari ini, seperti biasa, Shadow harap geng bayang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat berjumpa di salah satu lagi kisah seram di mana Shadow akan mengkongsikan pengalaman-pengalaman setiap individu yang mengalami insiden-insiden yang menyeramkan. So pada hari ini Shadows akan berkongsikan satu pengalaman yang dialami oleh Yazid, di mana pengalaman Yazid sebagai seorang pemandu lori, di mana pada ketika itu dia sedang menghantar barang-barang ni ke arah Kelantan dan ditemani oleh isteri beliau. And sepanjang perjalanan dia nak sampai dekat area Kelantan, bermacam-macam dugaan, bermacam-macam perkara yang telah berlaku kepada Yazid. And Shadow just nak bagi tahu kepada geng bayang semua, kisah pada hari ini dia bukan hanya ada elemen-elemen yang menyeramkan, tapi ada juga elemen-elemen yang agak stres, yang agak tertekan lah, senang cerita macam tu. Banyaklah momen-momen di mana berlaku perkara yang Yazid ni macam, apa benda ni kan, kenapa benda macam ni boleh berlaku. So untuk memahami sepanjang kisah yang dialami oleh Yazid ni sebelum berlakunya insiden ataupun perkara yang menyeramkan, kita kena faham lah konsep ataupun konteks kisah yang Yazid kongsikan ni. So kalau korang nak tahu apa yang telah berlaku kepada Yazid, Shadow sebentar tak buang masa lagi. So jom kita pendengarkan kisah seram pengalaman Yazid sebagai seorang pemandu lori. Tapi sebelum tu, seperti biasa, kita roll intro dulu. Piu. Bekerja sebagai seorang pemandu lori bukanlah satu tugas yang boleh dipandang ringan. Walaupun dekat luar sana macam-macam benda berlaku kan, kalau aksiden ke apa yang dipersalahkan kadang-kadang pemandu lori, tapi kita juga kena faham dari segi risiko yang diorang kena ambil, waktu-waktu yang diorang bekerja memang berbeza dengan mana kita yang bekerja dekat office lah, yang kerja jual barang lah, jual kuih lah, apalah semua benda tu. So tugas seorang pemandu lori ni memang berat, and dia tak ikut waktu, kadang siang, kadang malam, tapi kebanyakan daripada mereka ni memulakan perjalanan pada waktu malam untuk sampai ke destinasi pada awal pagi. So begitulah pengalaman ataupun pekerjaan seorang lelaki yang bernama Yazid, di mana dia merupakan seorang pemandu lori, and sepanjang kerjaya dia sebagai seorang pemandu lori, bermacam-macam benda telah si Yazid ni alami, dengan lori rosak lah, kemalangan lah, malah perjumpaan ataupun momen-momen yang menyeramkan pun Yazid pernah mengalaminya. So Yazid ni akan sentiasa hantar barang, tak kisahlah sama ada di area Kuala Lumpur, area Selangor, malah keluarlah ke negeri-negeri lain. Tapi ada satu tempat ni di mana dia tak jejak lagi dekat kawasan tersebut, iaitu di Kelantan. And kebetulan pada hari yang amat bertuah buat Yazid ni, Yazid dapat satu tugasan di mana dia kena hantar barang-barang daripada satu syarikat ni pergi ke Rantau Panjang Kelantan. So buat Yazid ni ada satu momen yang amat teruja bagi dia, sebab dia tak pernah lagi jejak dekat area situ, and member dah start fikir macam-macam lah, apa dia nak buat, nak makan apa. Sebab bagi dia itu adalah satu pengalaman dia yang pertama kali, yang memang perjalanan yang agak jauh lah. And sebelum tu Yazid ni dah berkahwin dan mempunyai seorang anak. And selalunya bila Yazid membuat penghantaran barang-barang ni akan ditemani oleh isterinya dan juga anaknya. Itu pun kalau tengoklah dekat kawasan-kawasan yang berdekatan. Kalau kawasan yang jauh-jauh ke apa, Yazid akan hantar ke rumah ibunya ataupun dekat rumah adik ipar, which merupakan adik kepada isterinya. So apabila Yazid mendapat tugasan untuk menghantar barang-barang tu ke Rantau Panjang, seperti mana Shadows katakan, Yazid memang teruja lah, sebab ia merupakan tugasan dia yang pertama kali. Perjalanannya memang jauh dan tempat yang dia tak pernah pergi. So selepas dia dah plan perjalanannya sebaik mungkin, dia pun decide untuk meninggalkan anaknya bersama dengan adik iparnya, sebab dipikirkan perjalanan yang agak jauh, kalau anak dia ikut sekali,
letih mat, kesian anak dia. So daripada anak dia spend time dekat dalam lori, at least dapatlah bermain dengan sepupu-sepupu dia. So lebih kurang macam itulah apa yang dipikirkan oleh si Yazid. So lepas semua tu selesai, tibalah hari di mana Yazid akan memulakan perjalanannya ke Rantau Panjang. Yazid bersama isterinya pun dah start prepare barang-barang seperti minuman ke makanan ke apa. At least sepanjang perjalanan tak payahlah nak berhenti sangat. At least adalah kuih muih ke air ke apa, semua dah standby. So Yazid pun memulakan perjalanannya dalam pukul 9 malam macam tu, sebab target dia kena sampai dekat Rantau Panjang awal pagi sebaik boleh lah. So si Yazid ni pun set dekat Waze dia perjalanan melalui area biasalah, area Karak, Bentong, Pahang nak masuk ke area Kelantan. Sepanjang perjalanannya memang lancar, tak ada apa-apa benda yang berlaku, semuanya normal, baik-baik belaka. Sampailah dekat area Gua Musang, di mana Waze menunjukkan supaya Yazid ni mengikut salah satu lagi laluan, iaitu diberikan laluan Jalan Jelawang Gua Musang tau. So mengikut pengalaman yang dialami oleh si Yazid ni, apabila dia melalui dekat kawasan tersebut, pada awalnya macam biasalah, laluan yang bukan seperti mana, bukan laluan highway ke apa, laluan biasa, laluan macam kampung-kampung, jalan lama. Sampailah satu momen di mana si Yazid ni perasan jalan yang dia sedang lalui makin lama makin sempit, bukan luas macam mana dia lalu dekat area highway ke ataupun jalan besar tadi lah. Daripada 2 lane dah makin menjadi 1 lane, makin sempit lah senang cerita macam tu. Bukan tu saja tau, kawasan sekeliling ataupun suasana sekeliling dia makin lama makin gelap tau. Pada awalnya adalah lampu-lampu jalan semua, makin lama Yazid ni pun makin perasan, jalan ni makin lama makin gelap mat, tinggal lampu lori aku je. Yazid dah start fikir macam-macam lah. Namun disebabkan isterinya pun ada bersama dengan dia, so dia tak naklah nampak muka risau ke, muka cuak ke, dia cubalah pada waktu yang sama menenangkan isterinya, sebab kejap-kejap bini dia akan rasa macam tak selesa lah. Kawasan gelap, dia tanya sama ada betul ke jalan yang si Waze ni bawa semua benda bagai. So dalam lebih kurang setengah jam ke sejam macam tu melalui jalan tersebut, tiba-tiba Waze dia disconnected tau. Sebab apa? Laluan yang dia lalu tu, line tak berapa nak clear tau. Area berbukit-bukit, area berhutan semua. So line memang out lah. So Yazid time tu dah fikir, alamak Waze aku dah sangkut ni. Tapi nasib baiklah sepanjang perjalanan tu tak adalah nak kata cabang lain ke apa. Yazid just ikut naluri dia dan mengikuti haluan jalan tersebut tau. Dalam keheningan malam dengan tak ada kereta benda tu, tiba-tiba Yazid dikejutkan dengan lampu yang bersinar begitu terang. Apa yang Yazid nampak dari sisi cermin lorinya, satu kenderaan yang sedang memandu dengan begitu laju tau. Yazid pun jam kat, dah lah jalan sempit, member pula bawa laju. So Yazid ni pun dia tahulah yang dia bawa lori, so dia kena berjaga-jaga, takutlah kalau tersalah langkah kan langgar pula dengan kereta lain. Tak berapa lama kemudian dia nampaklah kereta tu dah makin menghampiri dan merupakan sebuah Ford Ranger berwarna biru memotong Yazid dengan begitu laju. Yazid pun gelingkan kepala dia, fikirkan dah lah tempat ni gelap, kau nak bawa laju-laju, kau nak ke mana mat? Fikir si Yazid lah. Tapi apa yang Yazid perasan selain daripada kereta biru Ford Ranger tadi yang lalu dengan begitu laju, Yazid tersedar sesuatu tau. Di mana Yazid ni ternampak seperti ada bayangan ataupun kelibat yang sedang menumpang di belakang Ford Ranger tu. Kan Ford Ranger tu ada kawasan space dekat belakang tu yang terbuka tu kan. So Yazid nampak seperti ada sesuatu yang bertinggi ataupun berdiri dekat belakang Ford Ranger tu tau. Tersedar dengan apa yang telah berlaku, Yazid pun tanyakan kepada isterinya, you nampak tak apa dekat belakang Ford Ranger? Namun isteri Yazid bagi tahu kepada Yazid yang dia tak nampak apa-apa tau. Dia just nampak kereta tu lalu dengan begitu laju lah. Just bagi tahu Yazid yang bahaya lah buat macam tu kan. Dengan Yazid bawa lori ke apa, kalau hilang kawalan satu hal mat. So Yazid pun cuba tenangkan situasi. Dia cakap tak nampak apa-apa lah. Time tu isteri dia pun dah start persoalkan, tanya apa yang awak nampak kan, awak nampak sesuatu ke? Terus demi untuk tak nak menakutkan isteri si Yazid ni, Yazid pun bagi tahu isteri, tak ada, mungkin tersalah pandang kot, mungkin dia letak barang dekat belakang ke apa, yelah dah lewat-lewat malam ni kan, nak bawa letih semua bagai kan. So apabila Yazid kata yang diri dia letih, isteri si Yazid ni pun risaulah. Yelah tak ada tempat untuk berhenti. Kalau nak berhenti pun memang tepi jalan dalam keadaan gelap lah, which memang tak recommend lah.
So Yazid pun just decide untuk abaikan dan meneruskan perjalanannya melalui laluan tersebut. Sepanjang perjalanan melalui laluan tu, Yazid hanya terdiam, tak bercakap apa-apa tau. Di mana menimbulkan tanda soal buat isterinya, sebab Yazid ni memang suka bersembang, suka bergurau dengan isterinya, especially time bawa lori tengah-tengah malam dalam perjalanan jauh macam tu. So isteri Yazid ni memang tahulah perangai dia, tapi disebabkan Yazid ni hanya berdiam saja, tak bercakap apa-apa, so isteri dia pun tanya kan, kot-kot ada sesuatu yang tak kena ke apa ke. So end up Yazid, sebabkan dia tak boleh nak simpan benda ni lama sangat, sebab Yazid memang jenis orang yang suka bercakap semua benda tu, Yazid pun bagi tahu kepada isteri ni, katanya dia ternampak seperti ada kelibat yang berada di atas kereta Ford Ranger tu. Terus isterinya tepuk bahu si Yazid dan kata, janganlah tegur, buat tak reti je lah, dah tak payah fikirlah, nanti benda tu buat kacau ke apa, dah satu hal. So Yazid pun fikirkan, betul lah apa yang isteri cakap kan, buat apa dia nak fikirkan pasal benda tu, ada banyak lagi benda yang dia nak kena fikirkan, and especially perjalanan dia untuk sampai ke destinasi. Sampailah satu momen di mana mereka pun tiba di sebuah jambatan di mana ia dipanggil sebagai Jambatan Pulau Setelu, ataupun mengikut orang-orang tempatan dekat situ memanggilnya Jambatan Putus. Isteri si Yazid ni terkejut dengan keadaan jambatan tu, sebab jambatan tu memang sempit, and tak tahulah sama ada lori si Yazid ni muat ke tidak untuk melalui jambatan tu tau. So Yazid pun membuat anggaran tengok keadaan jambatan tu nampak macam besi-besi sikit. Dia fikir, dia kata confirm boleh lepas ni. So Yazid pun dengan confidentnya dia pun melalui jambatan tersebut. And apabila lori si Yazid ni menaiki jambatan tu, barulah Yazid tersedar di mana jambatan tu memang lebih sempit daripada apa yang disangkakan. Dia boleh nampak jarak di antara sungai dengan jambatan tu memang dekat tau. Ni kalau tersalah langkah, memang lori terjunam masuk dalam sungai lah. So Yazid pun bawa lah lori dia di atas jambatan tu dengan penuh berhati-hati, tak boleh nak tersilap langkah ke apa tau. Sebab lori tau, benda ni kalau kereta ke apa boleh fikir lagi, tapi ni lori dah lah sempit, macam-macam benda boleh berlaku. Separuh jalan melalui jambatan tu, tiba-tiba isteri dia rasa memang tak selesa and bagi tahu Yazid kalau boleh pusing balik ke apa ke, ikut jalan highway balik ke apa kan. Namun Yazid pun bagi tahu kepada isterinya, kita dah separuh jalan and takkan nak patah balik ke apa, nak kena reverse, dah lah susah nak reverse atas jambatan ni. And katakan kalau lepas jambatan ni, lepas tu nak reverse balik, kena harungi jambatan ni balik, kita tak tahulah nasib dia macam mana, sebab dia tak tahu sama ada jambatan ni sesuai untuk digunakan untuk lori. So isteri si Yazid ni pun mengangguk, menandakan yang dia faham lah apa yang diperkatakan oleh Yazid. And Yazid pun membawa lorinya secara perlahan di atas jambatan besi tu, and si Yazid ni boleh nampak sungai memang deras pada ketika itu tau. And ada momen-momen yang di mana Yazid dan juga isterinya boleh terdengar seperti ada bunyi besi berlaga, bunyi besi lori dengan jambatan tu tau. So isteri si Yazid ni duk mengucap, duk beristighfar kan. Memang isteri Yazid ni dalam keadaan ketakutan to the next level. So geng bayang semua, just bayangkanlah kalau korang berada dalam situasi macam tu, dalam suasana gelap melalui jambatan tu, memang lain macam kan. Kalau salah langkah, settle way. And tak lama kemudian akhirnya dorang pun melepasi jambatan Pulau Setelu tu, ataupun jambatan putus. Jambatan putus. Tiba lupa pula kan. Seeloknya dorang melalui jambatan tu, si Yazid dan juga isterinya berasa teramat lega dan bersyukur dorang dah melepasi jambatan tu. So Yazid pun menekan pedal minyaknya nak bawa laju semula lah. Tapi seelok saja si Yazid ni tekan pedal minyak, Yazid terasa yang lori dia tak pasal-pasal berasa berat tau. Macam lori tu patutnya berada dalam gear 2, tapi seolah-olah rasa macam dalam gear 4. So memang macam lori tu tak ada power lah, memang terasa berat tau. And pada waktu yang sama, lori tu seolah-olah nak mati enjin tau. Tapi Yazid ni disebabkan pengalaman dia yang dia ada, dia berjaya mengawal situasi pada ketika itu, and dia pun pada waktu yang sama bacalah segala petikan ayat Quran, risau kalau kot-kot ada gangguan-gangguan lain yang mengganggu perjalanan Yazid dan juga isterinya. Dan tak lama kemudian tiba-tiba si Yazid rasa yang lorinya dah rasa semakin ringan,
and Yazid dapat memandu lori tu seperti biasa. Namun dalam 500 meter macam tu, lepas si Yazid ni dapat mengawal lorinya semula, mereka terserempak dengan satu kenderaan yang park di bahagian sisi jalan, and kelihatan seperti seorang wanita yang melambai-lambai seolah-olah meminta tolong. And apa yang lagi mengejutkan, kereta ataupun kenderaan yang berada di tepi jalan merupakan Ford Ranger biru yang tadi memotong diorang dengan begitu laju lah. So Yazid pun fikir, alamak, member dah start dekat situ sorang-sorang kan, dah lah dalam keadaan gelap. Tapi pada waktu yang sama, Yazid pun fikirkan pada diri dia, sama ada dia patut berhenti ataupun dia teruskan perjalanan. Yazid pun lepas dia dah fikir lama lah pasal situasi tu, Yazid pun decide untuk berhentikan lorinya dan memberi bantuan lah. Sebab yelah, tak elok lah kan, dah lah orang tu sorang-sorang dekat situ kan, kalau tak tolong pun tak manis. Dan tak lupa juga, si Yazid ni rasa kurang selesa. Sebab apa? Walaupun isterinya bersetuju untuk membantu pasangan yang berada di dalam Ford Ranger tu, Yazid terasa kurang selesa. Sebab apa? Seelok saja diorang melalui Ford Ranger tu untuk berhenti di hadapan Ford Ranger tu, apa yang Yazid perasan is that kelipat yang dia nampak tadi masih lagi berada di belakang Ford Ranger tu tau. So Yazid pun dalam keadaan ketakutan dengan rasa tak selesa semua. Namun Yazid beranikan diri, lepas dia dapat lori dia di tepi, dia pun keluarkan lampu suluh, jalan ke arah lelaki yang sedang berada di luar kenderaannya. So Yazid pun tegur lelaki tersebut pun tegur si Yazid, and diorang pun bersalam kenalan lah. So Yazid pun tanya apa yang dah berlaku, macam mana kereta boleh rosak semua tu. So lelaki yang memandu kereta Ford tadi tu pun bagi tahu lah dekat Yazid apa sebenarnya yang berlaku, and macam mana kereta diorang tiba-tiba boleh rosak. Tak ada penjelasan yang jelas atas apa yang telah berlaku ke atas kenderaan Ford Ranger tu sebenarnya. Dia bagi tahu yang kereta tu tiba-tiba mati. Namun sepanjang perbualan di antara Yazid dengan lelaki ni, Yazid perasan yang makhluk ataupun kelibat yang agak menyeramkan masih lagi berada di belakang boot kereta Ford Ranger tu tau. So Yazid just pertanyakan dengan lelaki tersebut, just berdua ke dengan isteri ke apa ke kan. And lelaki tu cakap, just berdua je dengan isteri saya, kita orang nak berhala ke arah Kelantan. So katanya laluan ni free, so tu yang ikut laluan ni, and sorry lah tadi bawa laju kan, maaf lah kalau ada buat silap ke apa lah. So sedar lah juga mamat yang bawa Ford Ranger ni. So lepas Yazid dah mendengarkan benda tu, Yazid pun bagi tahu lelaki tu, cakap macam ni lah, apa kata sebelum kita buat apa-apa, kau masuk kereta dulu, kau baca ayatul kursi kan, dalam 5 minit ke 10 minit macam tu, aku datang balik. Lelaki tu pun dah rasa pelik dah. Apa hal mat, tiba-tiba kau suruh aku baca ayat kursi? Ada something wrong ke? Namun Yazid cakap tak apa, dia masuk dalam kereta, baca, moga dipermudahkan segala urusannya. So lelaki tu pun masuk di dalam keretanya, and then Yazid pun masuklah semula ke dalam lori, and bagi tahu kepada isteri yang diorang tunggu dalam 5 minit yang tu. Lepas tu berjumpa semula, tengok kereta tu boleh start ke tidak. So lepas seeloknya habis 5 minit tu, mereka berdua pun keluar daripada kenderaan masing-masing. Tapi apa yang Yazid sedar kemudian, yang dia dah tak nampak kelibat tu berada di atas kenderaan lelaki tu tau. So berasa lega, Yazid pun bagi tahulah lelaki ni apa nak kena buat, test sama ada kereta tu boleh start ke tak boleh start ke, semua benda tu lah. So selepas beberapa kali cuba untuk start kereta tu, for some reason kereta tu memang tak boleh start lah. So lelaki yang membawa Ford Ranger tu bagi tahu kepada Yazid, macam ni lah, kita ikat tali kat lori kau, lepas tu kau just tolong tarik kita orang lah, at least boleh lah bawa ke bandar ke apa daripada terbiar dekat area sini. Yazid pun fikir itu adalah satu cadangan yang baik. Tapi masalah is that tali yang diberikan oleh lelaki tu tak cukup kuat untuk tarik kereta dia. So Yazid pun masuklah ke dalam lori dia, carilah kot-kot ada tali yang lebih kuat ke apa, and nasib baik Yazid ni sentiasa orang yang prepare lah, yang bersiap sedia sekiranya berlaku situasi-situasi macam ni. So Yazid pun jumpa satu tali ni yang agak tebal and boleh menarik kenderaan si lelaki ni tau. So Yazid pun ikatlah kereta tu semua benda, and diorang pun memulakan perjalanan dengan perlahan-lahan menarik kereta lelaki tadi. Benda yang epic is that semasa Yazid menarik kenderaan Ford Ranger ni, Yazid tahu yang lori dia memang ada kekuatan untuk menarik Ford Ranger tu. Sebab lori yang Yazid bawa ni agak besar lah, so kalau nak tarik kereta yang kecil tu berbanding lori tu tak adalah isu sangat.
Namun Yazid perasan bila dia nak tarik kenderaan tu memang terasa berat gila tau. So Yazid pun fikir ni Ford Ranger ke batu besar mat, kan, nak tarik tak boleh tarik. So Yazid pun lepas tu buka cermin, pandang ke arah belakang, tengoklah dua pasangan suami isteri ni semua okey ke tak, dan tengoklah kenderaan tu okey ke tak. Tapi sebenarnya pada hakikatnya bukan itu apa yang Yazid cari sebenarnya tau. Sebab apa? Yazid nak confirm kan sama ada makhluk yang dia halau tadi tu masih ada lagi ke tidak. Sebab apa? Seperti Syadus katakan tadi, kenderaan yang ditarik tu agak berat tau. So benda-benda macam ni dah memang buat si Yazid stres, isterinya pun tertekan dengan apa yang telah berlaku. Namun Yazid decide untuk abaikan benda tu and just continue lah perjalanan, berat ke apa ke, at least dia tahulah dia telah membantu seseorang ni tau untuk sampai ke Pekan ke apalah, lebih kurang macam tu lah. Part yang agak misteri kemudiannya, lepas diorang dah melalui jalan tu dalam beberapa minit, lebih kurang lah beberapa minit lebih kurang macam tu, dan Yazid tersedar yang di bahagian tepi tempat tu, tempat tu seperti mana Syarus katakan, suasana gelap, memang berhutan. Tapi apa yang Yazid nampak, seperti ada rumah-rumah yang berada di dalam kawasan hutan tu berlampu tau. So Yazid pun fikirkan balik, rumah siapa kan yang ada dekat area sini? Dah lah area terpencil, area mendalam. Walaupun macam tu, walaupun nampaklah lampu-lampu cahaya daripada rumah-rumah ni, Yazid pun perasan satu benda, tak terlihat kelibat manusia ke apa yang berada dekat rumah tu, berada di kawasan luar ke apa ke. Sebab apa? Kita boleh bayangkan kalau area tu area kampung, semestinya akan ada orang lepak dekat luar, main gitar ke apa ke, sembang kosong ke, semua benda tu lah. Namun sepanjang si Yazid lalu dekat laluan tu, dia tak nampak satu manusia pun berada di atas jalan ke, lepak ke apa ke, lebih kurang macam tu lah. At least adalah orang kata penentu yang menunjukkan tempat tu ada penduduknya. Namun lepas beberapa ketika, lepas scan agak lama, tiada sesiapa pun yang berada dekat situ. So Yazid pun fikirkan, okeylah, tak apalah, abaikanlah benda tu kan, and just continue memandu. And lepas beberapa momen kemudian, Yazid pun pandanglah sisi cermin untuk tengoklah sama ada cahaya-cahaya lampu yang datang dari rumah tu still ada ke tak. And apa yang mengejutkan buat si Yazid ni, apabila dia pandang sisi cermin belakangnya tu, apa yang Yazid perasan, dia tak nampak satu lampu, satu cahaya pun yang datang daripada kampung tu. So memang si Yazid ni pun dah start fikir, misteri sangat mat, mana hilang semua kampung-kampung, takkan serentak tutup lampu kan, pelik sangat tu. Namun Yazid pun dah start fikir sepanjang perjalanannya melalui laluan kat situ, bermacam-macam insiden yang telah berlaku ke atas diri dia dan juga isterinya. Cuma pada ketika itu isterinya tak adalah nak bagi tahu apa benda yang berlaku, sebab risau juga yang suami dia sedang memandu lori ke, panik apa, hilang kawalan. So isteri dia pun nak elak lah ke benda tu. So end up dua-dua ni rupanya dah tahu something tapi just tak nak bagi tahu. Dah satu hal mat. So sepanjang malam tu boleh dikatakan bermacam-macam ujian yang dialami oleh si Yazid dan juga isterinya. And dah lah nak kena tarik Ford Ranger tadi tu yang rosak tepi jalan. And then lepas tu tak sampai beberapa momen kemudian, Yazid pun berhentikan lorinya, keluar and bagi tahulah lelaki yang sedang memandu Ford Ranger tu, yang diorang akan melalui kawasan-kawasan macam turun bukit macam tu, semua benda tu. Si Yazid ni pun bagi tahu untuk berjaga-jaga lah. And then pada waktu yang sama, sambil menurun bukit tu, try lah kok bila start enjin benda tu boleh pick up ke apa ke. So Yazid pun lepas dah bagi tahu semua benda tu, dia pun masuk lori and meneruskan perjalanannya. Di mana Syadus katakan tadi, yang semasa si Yazid ni menarik Ford Ranger tu memang terasa amat berat tau. And benda tu still terasa berat jugalah. Namun si Yazid ni just reda je dengan situasi tu. Dia pun decide untuk buka tingkap, menghirup udara yang nyaman, sambil tu menyalalah sebatang rokok tau. Member tak nak stres lah, dia just nak bantu dua orang tu yang dekat belakang tu, Ford Ranger tu, untuk sampai ke destinasi ataupun tempat yang ada orang. Dan lepas tu diorang pun nak menghala terus ke arah rantau panjang. And dalam kegelapan jalan tu, dan sambil si Yazid ni bawa dengan slow semua bagai, tiba-tiba nampak seperti ada batu yang besar bergolek di atas jalan, and benda yang lagi epic, just menghilangkan diri dengan begitu sahaja tau. Batu tiba-tiba hilang weh. And si Yazid sangkakan yang dia seorang saja yang nampak. Tapi rupa-rupanya isterinya terus pegang peha si Yazid ni and bagi tahu si Yazid,
awak nampak tak apa yang saya nampak tu? Yazid dah tahu dah, yang rupanya bukan dia seorang saja yang nampak, memang isteri dia pun nampak benda yang sama. So Yazid bersikap jujur, bagi tahu dengan isteri dia kemungkinan besar itu adalah makhluk bungkus tau. Tapi dia belum muncul dalam jelmaan dia yang penuh. Dia just sekadar menakut-nakutkan macam tu tau. Isteri si Yazid ni dah rasa kurang senang dan rasa tak selesa dah. Takut kalau betul lah benda tu tertiba memunculkan diri. Yazid je suruh isteri je tenangkan diri, bacalah segala petikan ayat Quran, bacalah doa pelindung supaya sepanjang perjalanan diorang selamat dan tak berlakunya benda-benda yang tak diingini. So diorang pun sekali lagi meneruskan perjalanan, and Yazid seperti Syadus katakan tadi, tingkap terbuka sebab Yazid nak menghirupkan udara sambil isap okok. Dan di sisi mata si Yazid ni, dia ternampak seperti ada sesuatu yang mengekori di bahagian tepi lori dia tau. Dia tak tahu apa tau. Dia fikirkan kemungkinan mainan mata dia ke apa ke, kan? Itulah apa yang si Yazid fikirkan. So Yazid pun tak nak terus pandang. Dia decide untuk just kali mata dia sekejap je ke belah kanan, nak tengoklah apa yang ada dekat tepi tu. So apabila Yazid ni pandang dengan sekelip mata lah, dia pandang sekejap saja, dia dapat tahu yang mengekori lori dia kelihatan seperti langsui. Chandus pun tak tahu macam mana Yazid tahu, tapi katanya itulah deskripsi ataupun apa yang dia nampak yang merupakan makhluk tersebut tau. Yazid terus tutup tingkap lorinya, startlah terkumat kamit mulutnya membaca segala petikan ayat Al-Quran, dan sepanjang perjalanan tu makhluk tu hanya mengekori mereka ni sampailah Yazid terserempak dekat satu kawasan macam area sungai macam tu. Beberapa budak-budak remaja sedang lepak dekat situ tau. And apa yang lagi epic, Yazid macam yakin yang itu manusia, bukan makhluk-makhluk lain ke apa tau. Yazid pun buat keputusan untuk berhentikan lori dia, keluar daripada lori, tegurlah remaja ni semua, tanya macam mana nak keluar daripada kawasan ni, ada area kampung ke apa. So rupa-rupanya dalam beberapa meter ke hadapan dia tu adalah satu kawasan macam pekan dia tu, kira dah exit lah, laluan lama ke laluan apalah. So lepas dah dengar tu, Yazid pun berasa lega. Dia pun masuk dalam lori dia semula and start engine and memulakan perjalanannya. Tapi apa yang berbeza kali ni is that tiba-tiba, sebab Yazid fikirkan yang time dia tarik Ford Ranger ni berat, and so Yazid ni kenalah tekan pedal minyak tu kuat sikit. Tapi kali ni apabila dia tekan pedal minyak tu, lori tu tiba-tiba terpecut mat dengan begitu laju. Yazid pun terkejut lah. Uish, tertiba mat lori aku bergerak dengan laju. Dan pada ketika itulah Yazid dah tahu memang ada benda yang sedang menginap, sama ada di atas lori ataupun di atas Ford Ranger, yang membuat benda tu berat. And lepas diorang dah hampir sampai dekat area pekan tu, kelihatan Ford Ranger tu high beam. So Yazid pun berhentikan kenderaannya, tanyalah kepada lelaki tu apa yang dah berlaku kan semua benda tu. So lelaki tu cakap, since kawasan ni tiba dah ada line balik, dia akan call salah satu sepupunya yang berada dekat area kawasan tu, which actually sebenarnya si lelaki ni memang dah familiar lah dengan tempat tu. Dia beritahu yang dia akan call sepupu dia untuk tolong dia bawa lah pergi ke area pekan ke apa untuk repair kereta tu pada keesokan hari lah. So diorang pun tibalah dekat salah satu stesen minyak ni, di mana kelihatan tak tahulah kawan ke ataupun ahli keluarga yang lelaki yang bawa kereta Ford Ranger ni dah berkumpul di stesen minyak tu. So Yazid pun berasa lega, at least sekarang dia berada di kawasan pekan, tak adalah kawasan gelap ke apa. Isteri dia pun dah nampak lebih tenang berbanding tadi. So lepas Yazid ni dah buka tali tu semua, lelaki yang bawa Ford Ranger ni pun perkenalkan lah, yang rupa-rupanya itu adalah ahli keluarganya yang stay dekat area pekan tu, and bagi tahulah apa sebenarnya yang telah berlaku. And time tu lah salah satu ahli keluarga si lelaki yang bawa Ford Ranger tadi tu memberitahu Yazid dan lelaki tersebut yang katanya korang memang berani lalu-laluan tu tengah-tengah malam macam ni. Sebab apa? Katanya laluan tu ada bermacam-macam gangguan. Tak kisahlah dari hantu apa yang korang boleh fikirkan, benda tu akan ada dekat situ tau. Ibarat tempat tu macam kampung dia lah. And kalau kata terserempak dengan rumah-rumah ke apa dekat area situ, jangan pergi, jangan menjenguk ke apa, sebab itu bukanlah rumah manusia, sebab tempat tu memang tak ada rumah langsung tau. And since tempat tu dah makin terang, ada ramai orang, and barulah lelaki yang bawa Ford Ranger tu buka cerita kepada si Yazid ni,
Katanya lepas yang diorang potong lori Yazid ni, diorang dah pandu ke hadapan, dah lepas jambatan tu semua, tiba-tiba diorang nampak seorang pakcik tua berada di sisi jalan sedang menunggang motosikal, macam menahan lah diorang kan untuk berhenti kereta. So lelaki ni pun keluarlah tanyakan kepada pakcik tu, kenapa, perlukah apa-apa bantuan ke apa ke kan. Namun pakcik tu hanya terdiam, tak bercakap sepatah kata pun tau. So yang lelaki yang bawa Ford ni pun rasa pelik lah, kau tahan, lepas tu kau tak nak bagi tahu. Lepas beberapa ketika cubalah berinteraksi, since tak dapat apa-apa respon daripada pakcik tu just berdiri dekat situ dengan keadaan yang amat mengerikan. Lelaki tu pun decide untuk abaikan and masuk dalam kereta and teruskan perjalanan lah. And time tu lah mulanya benda-benda yang pelik dan juga misteri. Tak pasal-pasal isteri dia rasa mual, nak termuntah, tak selesa semua benda tu. And keadaan kenderaan si lelaki yang bawa Ford ni tadi tu terhuyung-hayang bergerak tau. Padahal member tak pusing ke apa. Tak tahu tu kenapa tiba-tiba bergerak macam tu tau. And lepas tu lah baru kereta Ford Ranger lelaki ni breakdown and park dekat tepi. And nasib baik jugalah Yazid pun kebetulan melalui jalan yang sama. So lepas dah buka cerita ni semua, Yazid pun macam, yelah memang betul lah sepanjang perjalanan tadi tu bermacam-macam gangguan yang berlaku. So lepas ahli keluarga lelaki ni, termasuk lelaki tu semua, mengucapkan terima kasih kepada Yazid and adalah bagi macam makanan untuk bungkus macam tu lah. Dah siap makanan man bagi kat Yazid dengan isterinya, sebab time tu dah pukul 3-4 pagi macam tu tau. And Yazid pun meneruskan perjalanannya ke Rantau Panjang. And Alhamdulillah sepanjang perjalanannya lepas tu tak ada apa-apa gangguan, tak ada apa-apa benda yang menyeramkan berlaku dah. So Yazid pun apabila dah sampai ke Kelantan, dia pun dah happy, dia pun dah start fikir apa yang dia nak lakukan kat tempat tu, and dengan makan lah apa, and dia pun berasa untung kerana isterinya pun turut menemani dia sepanjang perjalanannya. Sebab apa, kalau Yazid katakan dia seorang-seorang, dia pun tak tahulah macam mana nak hadap situasi sebegitu. Right, geng bayang semua, so sampai sini sajalah kisah kita pada hari ini. Shadows harap geng bayang semua terhibur dengan kisah yang Shadows kongsikan. And sekiranya geng bayang semua terhibur, korang tekan like, share dan juga subscribe ke Shadows Channel sebagai tanda sokongan korang kepada Shadows. And seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy. Sehingga kita berjumpa lagi di kisah seram yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye geng bayang semua. Pew.